pada kalimah hatta ya'tiyallahu bi amri. Hatta ya'tiyallahu bi amri. Maksudnya sehingga datang keputusan Allah. Biarkan mereka begitu sehingga datang keputusan Allah. Sementara itu apa kita perlu buat? Fa'fu wasfahu. Maafkan dan biarkan. Maafkan dan biarkan. Apa keputusan dari Allah? Datang perintah perang. Perintah jihad pada kaum muslimin. Selagi belum dikeluarkan perintah jihad, maka teruskan urusan berdakwah pada mereka. Maka teruskan urusan berdakwah pada mereka. Dan dia bukanlah bermaksud sampai bila-bila berterusan kita biarkan mereka. Tak. Tunggu sehingga Allah datangkan undang-undang baru tentang perintah jihad. Surah Baqarah ini adalah surah yang mula-mula turun di Madinah. Dan waktu itu belum boleh berperang lagi. Jadi jangan gaduh dengan puak Yahudi tu. So beri masa untuk mereka, beri masa untuk bersabar dan sampai nyata yang Yahudi tu memang jenis tak nak ikut peraturan, tak nak ikut kitab mereka sendiri dan mereka tidak perlu tunggu lama kerana Yahudi memang jenis akan menampakkan kesalahan mereka di halayak. So nanti akan sampai satu masa Allah turunkan ayat untuk menghalau orang Yahudi dari Madinah. Kan ada 3 occasion selepas daripada ini, pengusiran Bani Nadir, pengusiran Bani Qainuqa dan Quraizah. So ayat ni turun sebelum itu. Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri. Biarkan mereka begitu sehingga datang perintah Allah berkaitan dengan ayat itu. Okay, next. Wa aqimus salata wa atuz zakah. So sementara itu nak kena buat apa? Selain daripada fa'fu wasfahu, tindakan emosi kita, maafkan dan biarkan. So tindakan fizikal, wa aqimus salata wa atuz zakah. Semasa di Mekah, sahabat-sahabat sentiasa meminta supaya mereka diberikan kebenaran untuk berjihad. Bila diorang dah dihentam, diseksa, macam-macam dibuat. So sahabat Nabi nak permission, kebenaran untuk berperang dengan Quraisy. Tapi Allah jawab jangan dulu. Jangan dulu. Jangan balas tindakan jahat mereka. Sebaliknya dirikan solat dan keluarkan zakat. Arahan dan perintah semacam ini berguna sampai bila-bila tuan-puan. Kita kadang ni kita kan macam timun. Timun dengan durian. Kita menggolek durian tu kita kena, kita sakit. Kita digolek, dihimpit, kita sakit. Kita menggolek, kita sakit. Kita digolek, kita sakit. Kadang kita ni staf bawahan je. Bos kita berkuasa. Kadang ada arahan-arahan dia yang kita rasa tak patut, tak adil. Tak adil. So tindakan kita sebagai orang bawah yang belum ada kuasa, apa perlu dibuat? Fa'fu wasfahu. Maafkanlah dan biarkan. Ikut je arahan dia, ikut je. Sementara itu maafkan dan biarkan. Kemudian tindakan lain apa? Wa aqimus salata wa atuz zakah. Terus dirikan solat. Minta bantuan pada Allah. Wa atuz zakah. Dan buat baik dengan orang dekat keliling. Dengan circle kita. So bila sebut wa aqimus salata wa atuz zakah adalah tentang hubungan baik dengan Allah. Dengan hubungan itu dan hubungan baik dengan orang lain. Gitu. Tapi ayat ini adalah tentang mereka yang berada di Mekah nak minta kebenaran berjihad menentang Quraisy. Kan? Dan zakat dalam bentuk pengeluaran harta
hanya difardukan di Madinah. Oleh itu ada pendapat yang kata perkataan zakat pada ayat ini, perkataan zakat yang turun di Mekah adalah tentang pembersihan jiwa. Sahabat disuruh membersihkan jiwa dari syirik kepada Allah. Zakat tu sendiri maksudnya pembersihan. Pembersihan. So, atuz zakah tujuannya untuk membersihkan jiwa dari syirik kepada Allah. Kenapa syirik? Zakat kan tentang pengeluaran harta. Zakat adalah tentang aktiviti pengeluaran harta. Kerana harta inilah kadang kita meletakkan kebergantungan yang tinggi padanya. Bukankah itu syirik? Kita bergantung kepada selain Allah. Kan? Tanpa harta, sekarang berapa hari bulan? 14 hari bulan. Paling last kita dapat gaji hari itu. Sebelum raya hari itu kan. Gaji seterusnya. Itu pun kerajaan mempertimbangkan untuk bagi gaji awal. Itu 12 hari bulan. Dan pada 14 hari bulan ni, berapa ramai dah orang yang memang dah tak ada duit? Ramai. So bila tak ada duit, apa berlaku pada dia? Dia akan rasa tertekan. Dia akan rasa, oh ya, macam mana aku nak hidup ni? Emosi dia semakin tak stabil. Cepat marah. Cuba kalau berani tegur suami-suami pada saat dan ketika ini. Cepat marah dan melenting. Sebab mereka sedang dihimpit. Aku nak buat macam mana ni? Gaji lambat lagi, duit tak ada. Dengan hari-hari akan dapat surat nak bayar bil itu, nak bayar bil ini. Bil elektrik belum bayar, bil air belum bayar. So Allah kata sementara engkau belum ada kuasa untuk membayar, atuz zakah, bersihkan jiwamu, bina hubungan dengan Allah. Mohonlah pada Allah, yakini Allah yang berkuasa, jangan syirikkan dia. Jangan bergantung pada duit, bergantung pada harta. Bergantung pada harta. Jangan bergantung pada harta, bergantung pada Allah. Terutamanya saat-saat yang macam ni. Saat-saat yang kritikal. Yakinilah Allah akan bantu pada masa yang tepat. Pada masa yang tepat, Allah akan bantu. Jangan risau. So, waktu kritikal macam ni, kerisauan berganda. Emosi kita takkan stabil. Aqimus salata wa atuz zakah. Dan semasa di Mekah, sahabat dirikan solat berjamaah di rumah Arqam bin Al-Arqam. Mereka hanya boleh berjemaah di situ kerana tak boleh pergi ke Kaabah, dihalang oleh musyrikin Mekah. Tak pasti macam mana diorang solat waktu malam atau diorang solat waktu tu tak tahu. Sebab belum dapat sebarang syariat solat ketika itu. Ialah Nabi belum Mi'raj. Lepas Isra' Mi'raj barulah perbuatan solat tu Allah reveal macam mana. Tapi ada pendapat yang sebut tentang mungkin mereka menggunakan saki baki syariat Nabi Ibrahim, solat dengan cara itu. Kan ada lagi saki baki amalan syariat yang telah diajar oleh Nabi Ibrahim yang masih diamalkan dalam kalangan masyarakat pada waktu itu. So, diorang solat dengan cara begitu. So, ayat ni ayat turun dekat Mekah. Jadi bila sebut aqimus solah, diorang solat macam mana? Sebab Mi'raj belum lagi, Isra' Mi'raj belum lagi.
Dan antara maksud dirikan solat adalah hubungan manusia dengan Allah dan hendaklah didirikan dan dijaga. Maka perlu belajar betul-betul cara melaksanakan solat dengan betul. Dan bagaimana kita nak itba'us sunnah, mengikuti sunnah berkaitan dengan tata cara melaksanakan solat. Sebab ini adalah perkara pertama yang ditanya di akhirat kelak. Tapi malangnya ramai yang masih ada masalah lagi dengan ibadah yang utama semacam ini. Sebab tuan-puan, kalau kita tidak kritikal dalam cara kita berfikir berkaitan dengan agama, kita akan cenderung untuk buat tindakan-tindakan yang tak tepat. Terutamanya berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Okey. Kalau kita tengok hubungan suami isteri lah misal kata, suami isteri. Kan kita lihat dekat abad-abad yang baru ni, ada banyak berlaku perceraian. Ada banyak berlaku perceraian. Antara alasannya apa? Tawar hati. Tawar hati ataupun apa? Suami tak bertanggungjawab. Suami tak bertanggungjawab. Lalu dia kata apa nama? Dalam proses tawar hati tu, isteri-isteri merasakan dia penat uruskan rumah sorang-sorang. Dia penat uruskan rumah sorang-sorang. Suami tak bantu pun. Suami tak bantu pun. Cuma bila kita lihat dari dasarnya, suami punya kerja ni kat luar rumah kan. Dia cari nafkah, dia lindungi rumah dan kerja dia tu kat luar. Kat luar. Dan untuk Rabbal Bait, untuk menguruskan hal ehwal rumah tangga di dalam rumah. Itu adalah tentang orang yang tinggal di rumah. Dan lazimnya bila suami dah keluar, yang tinggal di rumah isteri. Tapi kerana zaman moden, maka isteri minta izin dengan suami, boleh tak aku keluar untuk cari juga tampung sumber pendapatan. Pendapatan tak cukup, so nak juga keluar bekerja seperti mana suami. Tapi yang asalnya isteri tu suri rumah. Yang asalnya dia dekat rumah. Dan urusan rumah tu perlu dihandle dengan baik. So bila dia dah keluar bekerja, dia penat. Dia penat. Bila suami balik penat, dia balik penat. Dan suami yang dekat luar ni, dia akan jumpa macam-macam. Dia akan jumpa orang Islam, dia akan jumpa orang non-Muslim, dia akan jumpa orang Islam yang berpakaian dengan baik, dia akan jumpa juga dengan non-Muslim berpakaian dengan baik, dia akan jumpa orang Islam berpakaian macam non-Muslim. Macam-macam dia jumpa. Dan nafsu dia diuji turun naik. Naik komuter, nampak wanita cantik. Dia lupa dah bini dia kat rumah tu. Macam-macam dia jumpa. Cara berpakaian ke, cara orang make up ke, dengan rakan sekerja ke, macam-macam dia jumpa. So bila dia balik rumah, dia nak diisi kekosongan dia ni. Dia nak dilayan, dibelai. Dan tugas melayan suami siapa? Isteri. Tapi isteri penat. Isteri penat. So akhirnya, masing-masing tak dapat melepaskan, menunaikan tanggungjawab sebab alasannya penat. Alasannya penat. Dan dibantu pula oleh cucukan pujuk rayu syaitan ni. Maka keadaan itu akan berpanjangan. Isteri yang asalnya tugas utamanya untuk melayan suami, dia ada alasan lain untuk tak layan. Jeng kan.
Dia ada alasan lain, penat, sibuk bekerja, tak ada masa, letih, sakit. Dia tak boleh nak layan suami. Suami pula, dia tak ada tempat nak melepaskan. Lalu dia kata, daripada aku kesian isteri aku kat luar, baik aku cari kat luar. Aku kesian isteri aku penat, baik aku cari kat luar. Itulah bibit-bibit kepincangan. Sebab masing-masing tak faham peranan. Masing-masing tak faham peranan. Okey, nak tanya. Nabi pernah tak mengadu penat berdakwah? Tak pernah. Kenapa? Kenapa Nabi tak rasa penat berdakwah? Hari-hari ikut orang maki. Why? Niat Sebab betul cinta. Ustaz. Kerana Allah Sebab Ta'ala. cinta. Cinta dia pada Tuhan. Sebab tahu tanggungjawab dan amanah. Sebab cinta kerana buat tu kerana Tuhan. So Nabi sudah berikan contoh. Kalau kita tak nak penat, buatlah kerana Tuhan. Bukan buat kerana manusia, suami tu. Buat kerana Tuhan. Siapa yang mengadu penat buat kerja rumah dengan Nabi? Anak dia, Fatimah. Mengadu penat buat kerja rumah. Dan Nabi suruh buat apa? Itulah timbul zikir Fatimah tu. Kan? Itulah timbul zikir Fatimah tu. Bila dia ingat Tuhan, buat kerja kerana Tuhan, ingat Tuhan, Allah berilah kekuatan. Allah berilah kekuatan. Tapi sebab kita tidak terjemahkan benda ni bersangkut paut macam tu, bagaimana Nabi buat, bagaimana anak dia buat, bagaimana isteri Nabi buat, maka kita rasa apa yang kita buat ini untuk keluarga, oh ini untuk keluarga, aku keluar bekerja ini untuk keluarga. Tapi dalam masa yang sama aku juga mengaku penat. So ubat dia adalah buatlah kerana Tuhan, bukan kerana manusia. Buat tu sambil zikir dan Allah akan bantu beri tenaga. Hilangkan kepenatan, hilangkan kerisauan, kerungsingan. Kan, sebab masing-masing ada tugas dan tanggungjawab. Kan, dia ada ketikanya jangan sampai kita mana? Kita rasa apa yang kita buat tu betul. Rupanya tak. Yang kita risau tu. Kita risau. Satu kehidupan ini perlu difikir dalam-dalam. Adakah tindakan kita tu seperti yang Allah nak? Atau kita rasa, ikut suka kita je. Sak karep dewe. Ikut suka kita je. So, bila ikut suka kita bukan saja membincangkan kehidupan kita, tetapi kita akan bawa kesan kepada kehidupan orang lain. Kita bukan hanya merosakkan kehidupan kita, tapi kita akan bawa kerosakan itu mengakibatkan kehidupan orang lain juga terkesan. So, wa aqimus salata wa atuz zakah. Kekallah mendirikan salat, buat hubungan dengan Allah dan keluarkan zakat atau bersihkan diri daripada perbuatan syirik. Perbuatan syirik. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, dan apa saja yang kamu dahulukan dari kebaikan untuk diri kamu. Yang didahulukan adalah ibadah-ibadah yang kita hantar kepada Allah. Apa maksud tuqaddimu, mendahulukan? Tuqaddimu maksud dia menghantar ke hadapan. Kita dahulukan, macam deposit tu. Kita bayar dulu.
amalan-amalan yang kita buat ini, senyum pada suami, senyum pada anak, senyum pada isteri, kan kita dahulukan, semua tu balasannya bila dapat? Nanti dekat akhirat. So, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, apa saja perbuatan-perbuatan solat dan zakat ini kamu dahulukan. Sebab bila kita solat dan kita solat, ada masanya kita rasa, aku dah solat banyak kali dah ni, tapi tak nampak apa-apa kesan pun. Suami aku tak jadi soleh pun macam Nabi. Dah aku bayar zakat, dah tetap juga miskin. Tuqaddimu, Allah kata, engkau dahulukan. Balasannya nanti. Bukan kau solat hari ini, terus jadi macam ni. Tak. Balasannya nanti. Itu maksud tuqaddimu. Maka kita hantar dulu ke hadapan dan kita akan bertemu nanti dengan ibadah itu. Nanti di sana. Sama macam kita bayar bulan-bulan. Katalah saya tawarkan tuan-puan ada rumah atas tanah 5 ekar. Rumah berukuran berapa? 70 darab 70. Rumah setingkat, banglo setingkat. Bila kalau 2 tingkat takut nanti yang dah berusia, sakit lutut bagai, susah nak turun naik. Saya tawarkan banglo setingkat 70 darab 70 atas tanah 5 ekar. Dan tuan-puan kena bayar deposit pada hari ini selewat-lewatnya 250,000. Deposit 250,000. Dan rumah tu boleh dapat sekarang? Tak. Rumah tu akan dapat nanti 50 tahun akan datang. Tapi tuan-puan kena bayar deposit 250,000 dan bayar bulan-bulan. Bayar bulan-bulan selama 50 tahun. Habis bayar baru boleh dapat rumah. Walau macam mana pun tawaran yang menarik, tapi bila disuruh bayar dulu dapat kemudian, manusia jarang yang nak. Sementara syaitan, dia tawarkan begini. Saya bagi barang dulu bang. Abang pakai dulu. Abang puas hati, nanti abang bayar. Barang boleh dapat hari ni bang. Abang tekan sekarang bang. Tekan sekarang nampak dah laman web tu. Tekan sekarang nampak laman web porno tu. Abang tinggal tekan je. Allah gelar tu sebagai ajil. Benda yang dekat, cepat. Inna ha'ula'i yuhibbunal ajilah. Sedangkan yang Allah tawarkan apa? Tuqaddimu li anfusikum. Kau dahulukan, nanti aku bayar. Mana yang lebih juicy? Kita buat dulu, bayar kemudian, atau bayar dulu, buat kemudian? Bayar dulu, Ustaz. Bayar dulu. Dapat barang dulu, bayar kemudian. Tak nak pening macam tu. Kita akan lagi suka dapat barang dulu, bayar kemudian. Itulah peperangan kita zaman berzaman. Dan Allah sedang uji iman kita. Dengan iman, dengan percaya tadi, dengan dahulukan Allah, kita sanggup untuk buat dulu, bayar nanti. Tu iman. Kita percaya Allah punya janji, aku sanggup bayar dulu. Nanti aku dapat. Itu perbandingan janji Allah dengan janji syaitan. Tapi kalau kita tukar begini, buat dulu,
nikmat kemudian berbanding nikmat dulu, azab kemudian. Mana yang kita nak? Kita nak sakit dulu nikmat kemudian atau nikmat dulu azab kemudian? Itulah hidup kita ni. Kalau nikmat dulu azab kemudian, itulah bentuk janji syaitan pada kita. Ambil je rasuah. Alas, cakap dia kan seronok. Nanti-nantilah taubat. Oh, rupanya sebelum sempat taubat dia mati. Gitu. So, وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ. Tentulah kamu akan dapat balasan pahala dari Allah. Allah akan simpan pahala kita dan akan balas amalan kita dengan kebaikan. Dia tak akan hilang. Ini bentuk janji Allah. Innallaha bima ta'maluna basir. Allah sangat tahu. Allah sangat tahu terhadap apa yang kau buat, terutamanya Allah sangat tahu dan Allah melihat apa yang kamu buat. Allah sentiasa perhatikan. Innallaha bima ta'maluna basir. Kalau ayat normalnya, innallaha basirum bima ta'malun. Allah melihat apa yang engkau buat. Allah lihat apa yang kau buat. Tapi kali ini dalam bentuk terbalik. Allah sangat tahu. Allah apa yang kau buat, Allah tengok. Okay, apa beza? Allah lihat apa yang kau buat berbanding. Apa yang kau buat, Allah tengok. Kalau ayat pertama, Allah lihat apa yang engkau buat, Allah bagi dia juga bermaksud, dia juga bermaksud Allah bukan saja lihat apa yang kau buat, Allah lihat juga benda lain. Dia macam kita dalam Dewan Periksa, ada ketua pengawas kat depan. Ketua pengawas sedang melihat apa yang kita buat. So dia dekat depan, dia tengok semua. Dia bukan saja tengok kita, dia tengok semua. Okey, ayat ini, innallaha bima ta'maluna basir. Ayat ini bentuk dia macam ni. Ketua pengawas datang ke meja kita dan sedang tengok apa kita buat. Apa yang kau sedang buat ni, Allah tengok. Apa yang kita sedang buat? Kita sedang solat. Kita sedang beri harta kita. Kita sedang dahulukan. Ada orang susah hari ni. Kita pula duit tinggal itu. Gaji belum masuk. Tapi kita sanggup dahulukan sebab orang lain lebih susah. Duit kita tinggal RM50. Kita dah kira dah bajet dah RM50 satu hari. Kita cuba satu hari berapa? RM10, RM5. Tapi tiba-tiba datang orang susah. Dia lebih susah dari kita, dia dah 3 hari tak makan. Lalu kita dahulukan. Bukan semua kita bagi tapi dahulukan. Apa yang portion kita. Sebab kita semalam dah makan. Cuma hari ni belum makan. Atau hari ni dah makan. Besok Isnin. Portion untuk Isnin. Anak minta duit suruh beli buku latihan. Tuqaddimu. Allah kata innallaha bima ta'maluna basir. Apa yang kau buat sekarang ni Allah tengok. Itu weightage ayat ni. So Allah tahu. Allah tahu. Allah tahu.
Waqimus salata wa atuz zakah, dan 4 dirikan salat dan tunaikan zakat. Itu yang Allah perhati. Itu perbuatan yang Allah perhati dalam hidup kita. Innallaha bima ta'maluna basir. Okey. Kemudian waqalu, dan orang-orang Yahudi itu berkata, dan mereka berkata, Yahudi dan Nasrani. Waqalu, ini dakwaan mereka. Apa dakwaan mereka? Okey. Sebelum masuk situ, bila Allah sebut tentang innallaha bima ta'maluna basir tu juga, di dalam bentuk Allah ingatkan kita tentang apa yang lebih penting daripada memikirkan tentang orang-orang tu. Jangan fikirkan tentang mereka, apa yang mereka akan buat terhadap kita. Jangan fikirkan tentang konspirasi mereka. Apa Freemason ke apa, jangan fikir tentang itu. Itu semua dalam perancangan Allah. Yang penting adalah kita kena terus beramal ibadah dan menjaga amal ibadah kita. Ini orang duk fikir, duk kaji, oh ini agenda Dajjal. Ini apa benda? Iluminasi, aluminium. Oh ini konspirasi itu, konspirasi ini. Jangan fikir. Yang penting kau teruskan ibadah pada Tuhanmu. Biarkan mereka. Jika tidak, kita akan hanyut dengan memikirkan, oh diorang nak buat apa, oh diorang rancang macam ni, oh teknologi ini, oh yang ini. Akhirnya, dia salahkan semua orang. Dia melihat orang lain juga seperti Dajjal itu. Suruh ambil vaksin, tak nak, ini semua agenda Dajjal. Kerajaan kita ikut Dajjal. Adalah orang anti vaksin. Kesannya dia menolak semua yang datang dari barat. Teknologinya, kebaikannya, dia tinggalkan teknologi. Sedangkan ilmu untuk kebaikan sejagat, itu yang Allah suruh fikir. Kan ulama silam, ulama Islam bina teori untuk GPS, mengetahui secara tepat kedudukan di bumi dengan cara kira-kira. Lalu bila orang putih buat apa? Google Map, Waze, dia tolak, ini semua agenda barat, ini semua Dajjal. What? Kau nak pergi mana-mana mudah, tak sesat, senang pergi beraya. Lalu dia memilih untuk jalan lama. Kalau kau kata ini teknologi Dajjal, kau fikirkan benda yang baik, yang baru, untuk bantu orang Islam, untuk bantu umat sejagat, dengan teknologi yang kau bangunkan. Bukan untuk kutuk, ini agenda Dajjal, ini merosakkan umat. Tak, kau tak buat apa-apa pun. Kau tahu kritik je. Tak gitu. Kan? Kan Nabi kata, apa yang baik itu adalah khazanah buat orang beriman. Apa yang baik adalah khazanah yang hilang dari orang beriman. Bukan semua dari barat tu tak baik. Yang baik itu adalah khazanah yang hilang dari orang beriman. Satu, kita perlu tahu tentang teknologi itu. Pakai teknologi itu sesuai dengan apa yang syarak gariskan. Ambil tahu, belajar. Bukan menolak semuanya, kata, ini teori konspirasi. What? Mudahnya engkau
Dia sendiri malas, lepas tu kata, atas dasar teori konspirasi, Dajjal, tinggalkan ni semua. Engkau malas fikir kan? Sebelum COVID, dunia menuju ke perbincangan dunia adalah tentang IR 4.0. IR 4.0. Datang COVID, IR 4.0 semakin lama semakin tidak kedengaran. Pasca COVID, selepas COVID, post COVID, selepas COVID, tentang AI. AI boom. AI ni jadi boom. Artificial Intelligence jadi boom. Terutamanya berkaitan dengan ChatGPT. IR 4.0 langsung hilang dari radar. So, ni kerajaan ada juga sebut tentang IR 4.0, IR 4.0 tak ada. Lepas ChatGPT, tak ada dengar bunyi daripada kerajaan Malaysia tentang AI ni. Nak bawa teknologi AI kemari. Sebab kita belum menguasai. Kita pun masih bingung apa benda AI ni. Gitu. So ambil tahulah. Kalau tak tahu banyak, ambil tahu sikit pun at least tanpa meninggalkan. Sebab benda ni baik. Jika kita buat mengarahkan kepada kebaikan, dia akan datangkan kebaikan. So sementara itu, orang-orang Yahudi dan Nasrani kan, orang-orang Yahudi dan Nasrani ni, dia kata Islam ni agama sia-sia dan penganutnya tidak akan masuk syurga. Itu dakwaan mereka. Mereka kata mereka kata la yadkhulul jannah. Tidak akan selama-lamanya masuk syurga. Ahli kitab berkata kepada orang Islam, Islam adalah agama yang sesat. Jadi orang Muslim tidak akan masuk syurga. Dan ada dalam kalangan mereka yang kata orang Islam sebenarnya menyembah Tuhan bulan. Pernah keluar dalam jurnal dakwah mereka tentang moon god, Tuhan bulan. Malah sekarang ada dalam kalangan mereka yang kata kita menyembah syaitan. Apapun, pada mereka orang Islam akan masuk neraka. Mereka tidak iktiraf agama ini. Dan mereka kata, waqalu, selain daripada Yahudi dan Nasrani, agama lain takkan masuk syurga. Lain yadkhulul jannah, tidak akan sekali-kali masuk syurga illa man kana huda, kecuali sesiapa dari orang beragama Yahudi au Nasara atau agama Nasrani. Yahudi klaim dia saja masuk syurga, orang lain tak. Nasrani klaim dia saja masuk syurga, orang lain tak. Tapi kadang orang Islam pun klaim dia saja masuk syurga, orang lain tak. So kalau kita rasa macam tu, apa beza kita dengan mereka? Ustaz, kita patut rasa macam mana? Kita jangan rasa kita saja masuk syurga. Kita perlu rasa jom kita bawa ajak orang lain biar kita sama-sama masuk syurga. Kenal Tuhan. Sebab Islam ini agama dakwah. Dia bukan tentang kita nak masuk syurga. Dia adalah tentang kita sedarkan orang lain, kenalkan dengan Tuhan. Tentang masuk syurga atau tak, itu urusan Tuhan. Allah yang masukkan kita dalam syurga. Sebab tu Nabi ingatkan,
aku sendiri dengan amal aku tak menjamin aku masuk syurga. Nabi yang sebut. Syurga ni Allah tentukan. Bukan kita kata, kami Islam, kami akan masuk syurga. No, tak. Jangan fikir macam mereka. Jangan fikir macam Yahudi, Nasrani ni. Allah kata, tilka amaniyum. Itu semua angan-angan mereka sahaja. Satu bila sebut tentang syurga, kan selalu orang kata, Assalamualaikum, wahai ahli syurga. Kejap. Engkau memang dah ada surat daripada Tuhan yang mengatakan korang ni semua ahli syurga? Jangan. Kita buat aja mengharapkan syurga. Syurga neraka ni hak Allah. Kita pun tak tahu, saya pun tak tahu saya masuk syurga ke tak. Kita berdoa penuh harap dan takut-takut kalau Allah letak kita dekat neraka. Yahudi dan Nasrani merasakan mereka layak masuk syurga. Mereka ahli syurga. Yahudi merasakan sebab mereka adalah generasi bangsa terpilih. Setiap keturunan ada Nabi. Lalu mereka rasa Tuhan paling sayang mereka. Apa pun mereka buat, kerosakan, kebinasaan yang mereka buat atas muka bumi, mereka confident Tuhan masih sayang mereka. Setakat kerosakan itu, Tuhan akan pandang sebelah mata. Korang memang bangsa terpilih, masuk syurga. Itu tanggapan mereka. Mereka bangsa terpilih. Nasrani pula rasa itu anak Tuhan sudah sacrifice diri dia mati untuk cover semua dosa orang Nasrani. So hal ehwal tentang akhirat have been taken care of. Jangan risau, hal ehwal akhirat sudah settle. Yang kau perlu take care dunia ni. Dosa-dosa kau semua sudah di cover oleh orang yang disalib tu, anak Tuhan yang disalib. Kita jangan rasa macam tu. Betul Nabi kata man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang sebut la ilaha illallah masuk syurga. Tapi sejauh mana kita faham, sedalam mana kefahaman kita pada kalimah la ilaha illallah. Maksud la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. 14 hari bulan belum dapat gaji, kita dah sibuk dah. Dah risau. Mana kalimah la ilaha illallah kita? Anak kita tak dapat masuk universiti, tak dapat tawaran, kita dah rungsing dan risau. Telefon orang sana dan sini minta kabel. Mana kalimah la ilaha illallah kita? Ada berita-berita yang menggiurkan tentang aib ustaz itu, ustaz ini, artis itu, artis ini. Kita pun sibuk nak komen. Mana kalimah la ilaha illallah kita? So be realistic. La yadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasara. So bagi orang-orang Islam yang rasa dia masuk syurga, dia dapat keputusan dari mana? Dia dapat persetujuan siapa? Dia dapat sijil dari mana yang kata engkau ahli syurga? Dalam banyak-banyak orang beriman ini, 10 orang beriman sahaja. 10 orang beriman sahaja yang Nabi jamin syurga. Sahabat Nabi berapa ramai? 300,000. Dari 300,000, 10 orang aja yang Nabi jamin syurga.
isteri baginda sendiri, Nabi tak jamin. Anak baginda sendiri Fatimah, Nabi tak jamin. Sehingga Nabi kata, kalau Fatimah mencuri, aku potong tangan dia. Imam Syafi'i ada dapat jaminan masuk syurga? Tak. Imam Bukhari ada dapat jaminan masuk syurga? Tak. Berapa jauh kita dengan dia? Jauh. Jauh. Nak banding ibadah dia dengan kita? Jauh. Tapi kita confident kita masuk syurga. Wow. Ustaz, boleh kalau kita sebut sahabat-sahabat jannah tu mendoakan ke atau ayat tu tak sesuai kita ucap? Tak wajar lah, tak wajar. Sebab kita pun tak tahu sahabat kita tu masuk syurga ke tak. Dalam surah Hadid kan sebut tentang, bukan aku duduk sama dengan engkau, aku tak dapat cahaya, engkau dapat cahaya. Macam mana boleh kata sahabat jannah sedangkan mereka dulu sama-sama dekat surau yang sama, dekat masjid yang sama, tapi satu berperangai munafik dan satu lagi berperangai orang Islam. Gitu. Kita cuma mendoakan, moga Allah sudi masukkan kita semua dalam syurga. Syurga neraka di bawah kekuasaan pemerintahan Allah. Alah, itu doa jugalah Ustaz. Ya. Tapi bukan dalam keadaan confident masuk syurga. Tak. Tak. Ada beza kita mendoakan dengan confident kata kita masuk syurga. Apa yang Yahudi dan Nasrani buat, mereka confident. Mereka yakin mereka masuk syurga. Cuba borak dengan Kristian. Korang masuk syurga tak? Absolutely. Itu beza kita dengan mereka. Itu beza kita dengan mereka. Kita ada tapisan khauf dan roja. Khawatir dan harap. Kita tak confident. Kita khawatir dan harap. So Yahudi dan Nasrani ni confident. Zaman berzaman. Allah sebut ayat ni 1400 tahun dulu. Dan kita perhatikan sekarang 2023. Beginilah perangai mereka. Mereka kata mereka pasti masuk syurga. Mereka juga, ini juga bermaksud mereka kata yang akan masuk syurga hanya Yahudi dan Nasrani. Sedangkan mereka tidak sebulu. Yahudi dan Nasrani ni, dia tak sebulu. Dan nanti ayat 113, mereka punya perbalahan. 113. Ini. Perbalahan mereka. Mereka ni tak sebulu. Tapi bila berhadapan dengan orang Islam, mereka boleh kata yang masuk syurga adalah Yahudi atau Nasrani. Tapi Muslim tidak akan masuk syurga. Ini cara mereka nak melemahkan kita. Akidah orang Islam. Bila dia kata bila Yahudi kata syurga tu hanya untuk Yahudi, maka orang Islam yang tak tahu agama akan rasa, iya ke? Itu cara mereka nak melemahkan umat. Macam-macam hujah dan bukti yang direka. Maka ramailah orang Islam yang murtad. Ramailah orang Islam yang murtad. Murtad dia masuk mana? Masuk Nasrani, Kristian. Dia kata agama ni agama penuh dengan kecintaan. Tak macam Islam tu penuh dengan kebencian.
Gitu. So, pelbagai cara penipuan dalam dakwah mereka sehingga ramai orang Islam tertipu. Terutamanya mereka yang tidak mendalami agama sendiri. Dan the best part adalah kerana kita juga terlibat dalam menyebarkan bagus minta derma daripada gereja. Gereja sedang dia nak bagi. Kalau masjid ni susah nak bagi. Kita juga turut menyebarkan kan? Sampai ke tahap itu alasan yang diberi kepada orang-orang yang datang pada masjid negara bila kita dah hadkan bila mana tahan peruntukan 10,000 boleh habis dalam tempoh 1 minggu untuk bagi bantuan kecemasan satu kepala RM50. Sepatutnya 10,000 boleh bantu berapa orang? 10,000 bahagi 50, at least boleh bantu 200 orang. 200 orang, kalau bahagi 30 hari, sekurang-kurangnya satu hari 6 orang. 6 orang. Tapi kalau 10,000 habis 1 minggu, baki 4 minggu lagi, nak dapat duit mana? So, Masjid Negara hadkan satu hari 5 saja bantuan untuk kecemasan dan benar-benar kecemasan. Tapi yang datang, orang yang sama. Repeat. Hari ini datang, oh mak saya meninggal. Minggu depan datang, bapak saya meninggal pula. Minggu lagi satu datang, yang itu pula meninggal. So, bila macam tu, kita buat interview. Oh, mak meninggal, ada surat kematian. Tak ada surat kematian. Okay, bye. Gitu. Tapi orang kita tak patut. RM50 tu dikejar. Bila tak dapat, dia kata apa? Baik minta dari gereja je lah. Tu. Dia punya ayat. Baik minta dari gereja. Sedangkan dia sihat tubuh badan, boleh bekerja. So banyak keadaan-keadaan yang tak patut. Banyak keadaan-keadaan yang tak patut. Cuma apa yang kita perlu buat bila diorang declare begitu, la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Kami saja masuk syurga, korang tak masuk syurga. Kan? Apa yang kita perlu buat? Jangan kutuk, jangan ejek. Kita disuruh untuk fa'fu wasfahu. Maafkan dan biarkan. Mulia tak akhlak Islam ni? Fa'fu wasfahu. Maafkan dan biarkan. Arahan simple, sukar nak buat kan? Fa'fu wasfahu. Maafkan dan biarkan. Sangat simple, yet sangat sukar nak buat. Tapi setelah kita tahu, jomlah kita cuba buat. Datang pun apa, orang minta bantuan berkali-kali, bukan kita nak kutuk. Kita cuma beritahu kes-kes yang berlaku. Tapi realitinya bila berhadapan dengan mereka, kita minta bukti, tak dapat nak sertakan bukti, dan okey, maafkan dan biarkan. Terangkan baik-baik. At least kalau 1 bulan 1 kali tu okeylah kalau berulang. Tapi ini dah tiap-tiap hari, tak tahan. Tiap-tiap minggu, tak tahan. Kadang dijadikan seperti profession. Dia dah ada list masjid yang dia nak pergi
untuk dia collect duit. Masjid wilayah sikit, masjid negara sikit, masjid kat Bangsar tu sikit, masjid kat sana tu sikit, masjid kat sini sikit. Dia bukan makpet, orang sihat tubuh badan. Begitu. Dia menyara hidup dia dengan minta duit dari masjid. Dan ada lagi satu kebiasaan, Bila kita dah tahu bahawa agama yang hanya Allah redha ialah Islam, dan selain dari agama Islam tidak akan masuk syurga. Tengok dia ada beza perkataan selain dari Islam tidak masuk syurga dengan selain dari agama Islam tidak akan masuk syurga. Betul Allah ada sebut tentang selain dari agama Islam tidak diredai, tidak akan masuk syurga. Kita yang beragama Islam ada potensi masuk syurga, bukan confirm masuk syurga. Ada potensi masuk syurga. Sementara mereka langsung tertutup. Kalau tahu realiti itu, maka salah jika ada orang Islam yang katakan rest in peace kepada orang selain Muslim mati. Kerana mereka takkan berehat dalam alam barzakh. Selain dari Islam, takkan ada chances untuk masuk syurga sampai bila-bila. Ucap sajalah takziah. Tak perlu rest in peace. Gitu. Kita ada peluang. Akan tu kan. Akan masuk syurga. Ada peluang. So grab lah peluang tu. Terus selama ni kita kata salam sahabat jannah. Kalau kita tukar, salam sahabat barzakh. Kan lebih kurang sama je. Salam sahabat jannah dan salam sahabat barzakh. Yang pasti kita semua akan mati. Kan? Salam, Assalamualaikum, bakal mayat semua. Apa khabar? Kita tak lama lagi nak mati. Saya rasa itu peringatan yang lebih baik. Berbanding hanya mengingatkan terhadap nikmat syurga. Tapi sebelum tu kita perlu rasai dulu kematian. Bakal-bakal jenazah sekalian. Kan? Supaya persediaan, mengingatkan persediaan sebelum mati. Kadang tuan-puan kalau kita ingat-ingat, aku tak tahu bila aku mati dan bila aku mati nanti macam manalah keadaannya. Itu amat menginsafkan. So sebut saja macam tu, sekurang-kurangnya kita tidak berangan-angan palsu. Tilka amaniyuhum. Itu angan-angan kosong. Angan-angan yang tak jijak. Orang Kelantan kata tak jijak. Allah bagi tahu yang anggapan mereka itu akan masuk syurga, angan-angan kosong. Sebab tiada sebarang bukti yang mengatakan mereka pasti masuk syurga. Itu adalah hayalan. Dan dakwaan itu tidak berasas, tidak ada dalil. Kalau begitulah tempelak Allah kepada mereka yang rasa mereka masuk syurga, apa beza antara Yahudi, Nasrani dan orang Islam kalau mereka kata kami pasti masuk syurga? Allah kata itu semua angan-angan.
So qul hatu burhanakum. Malah Allah bukan sekadar kata itu angan-angan. Allah minta datangkan bukti. Hatu burhanakum. Bak mari dalil bukti kamu. Allah cabar kita. Allah cabar mereka. Bawakan bukti yang kata mereka had been endorsed. Mereka masuk syurga. So dari ayat ini, kita dapat tahu bahawa perlu bawa bukti dan dalil yang boleh dipercayai terhadap sebarang dakwaan-dakwaan kita. Kan kita tak boleh pakai kata-kata manusia yang berangan-angan. Kan ada yang kata, takkan Allah tak beri apa-apa pahala perbuatan amal ibadah kita ni walaupun Nabi tak pernah buat? Apa? Kan? So, dalam hal agama perlu ada bukti. Kau masuk syurga? Betul? Bak bukti? Ada sijil? Ada kad ke, token ke yang bagi tahu, ini ahli jannah? Tidak. Apa tapak kaki kita, bunyi tapak kaki kita pernah didengar di syurga? Seperti Bilal? Tidak. Kan? In kuntum sadiqin. Bak datangkan bukti. Jangan cakap saja. Beri bukti kalau betul kita benar. Kalau betul kita benar. Dan ayat 112 Allah bagi tahu siapa yang layak masuk syurga. 112. Untuk tahu siapa yang layak masuk syurga, kita kena tahu dah habis masa. Besok kita jumpa lagi. Barakallahu li wa lakum. Kembali kepada moderator. Ustaz, buka soalan ke Ustaz? Boleh? Silakan siapa nak tanya soalan. Esok katanya kan malam. Apa dia Ustaz? Ustaz. Ya, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai dengan jika kita memberi motivational tazkirah kepada especially generasi baru Ustaz ataupun orang yang revert, orang yang baru menganut Islam. Bukankah lebih baik jika kita mulakan dengan ayat-ayat syurga Ustaz? Saya kongsikan seperti Yakin Institute Syekh Omar Sulaiman dalam sepanjang bulan Ramadan beliau membuat tazkirah mengenai jannah. Lepas Ramadan dia berfikir untuk memulakan dengan mengenai dengan neraka. Saya sangat tertarik cara dia tu sebab dari dia tazkirah dia dari hari pertama Ramadan tu, alhamdulillah banyak warga-warga Amerika yang memeluk Islam setiap hari Ustaz. Setiap kali dia berada di masjid mesti ada 2-3 orang orang Amerika yang memeluk Islam. Jadi kalau tadi statement Ustaz, kita mengucapkan sahabat jannah tu lebih baik kita guna sahabat kita yang bakal kubur, itu memanglah kita perlu mengingati mati. Tapi kalau dari psikologi, apa pandangan Ustaz yang lebih baiklah? Okey. Ada beza untuk kita memberi gelaran pada manusia. Wahai sahabat jannah, berbanding kita terangkan tentang syurga. Apa yang Ustaz Umar Sulaiman buat adalah untuk mengajak manusia kepada 2 benda. Satu, dia jadi Islam, menyerahkan diri kepada Allah, aslama wajhahu lillah, masuk Islam. Yang kedua, setelah dia masuk Islam, dia berusaha
supaya amalan dia, perbuatan dia semakin hari semakin baik. Berbeza dengan kita jumpa orang, ahli syurga. Ahli syurga. Ada beza tak? Ada beza. Yang kita tak nak adalah kita menggalakkan orang ramai confident masuk syurga, sementara kita tidak menyerahkan diri kita kepada Allah dan kita tak usaha untuk perbaiki amalan kita. Kan? Macam ni lah. Untuk penerangan ini, saya akan ambil orang yang confident masuk syurga. Kalau orang confident masuk syurga, bila dia dakwah dia menghukum orang. Kau tak buat macam ni, kau masuk neraka. Kau tak buat macam ni, kau masuk neraka. Engkau ni memang jenis kafir laknat. Kenapa dia tuduh orang begitu dan begitu? Sebab dia rasa dia Islam, dia selamat, dia masuk syurga. Orang lain yang tak selari dengan apa yang dia buat, tertolak. Sebab tu dia senang nak kafirkan orang lain. Nabi pernah kafirkan orang ke? Tidak. Mayat seorang Yahudi lalu, Nabi bangun dan menangis. Sebab Nabi rasa dia sepatutnya ada chances untuk masuk syurga bersama. Ada beza orang yang rasa dia confident masuk syurga, dia akan menafikan hak dan akses orang lain kepada syurga. Dia tidak ada rasa berusaha nak ajak orang tu, jomlah sama-sama kita masuk syurga melalui jalan yang Nabi dah sampaikan. Bukan ikut jalan sendiri, tapi ikut jalan yang Nabi dah sampaikan. Begitu. So Syekh Umar buat pada level yang kedua. Kalau tanya Syekh Umar, Syekh, anta yakin anta masuk syurga? Dia sendiri akan jawab, tak. Saya sendiri tak yakin saya boleh masuk syurga. So masuk syurga ni atas arahan, atas kehendak, perkenan dari Allah Subhanahu Wa Taala. So ada beza orang yang confident masuk syurga dengan yang berharap ada possibility dia masuk syurga. Gitu. So bila kita menggelar-gelar manusia, memberi gelaran-gelaran, memberi label dan gelaran, sama ada gelaran tu buruk atau baik, dia ada consequences. So, takut kita terlalu memberi gelaran baik, akhirnya orang tu selesa, aku ahli syurga kot. Orang lain semua nampak aku ahli syurga. Maka aku tak perlu berbuat apa-apa lagi untuk tambah apa yang perlu. Sebab orang dah panggil aku ahli syurga. Bukankah itu lebih membinasakan? Contoh macam kalau Kak Azhar panggil anak, "Hai boy, apa nama? Anak syurgaku." Kan? "Hai boy, anak syurgaku." Dia akan rasa terlalu selesa. Mak aku panggil aku anak syurga kot. So macam mana dia membesar nanti dengan panggilan itu? Akhirnya dia akan rosak. Allah sendiri tidak pernah memanggil Nabi sebagai, "Hai Nabiku ahli syurga." Tidak. Sedangkan Nabi maksum. Dan dalam Quran, ada tak Allah panggil, "Ya ahlal jannah, hai ahli syurga"? Tidak. Tapi Allah panggil, "Ya ibadi" sebagai gelaran tertinggi. Sedangkan kalau syurga tu kita rasa itu paling tinggi kot. Syurga itu paling tinggi. Tak. Allah kata, "Fadkhuli fi ibadi." Masuk dalam kalangan hamba aku. So nak panggil, nak gelar orang, ikutlah seperti mana yang Allah beri gelaran. "Wahai hamba Allah." Atau "Ya ayyuhalladzina amanu." Tak ada Allah panggil "Ya ahlal jannah", hai sahabat jannah. Tak. Panggil saja, "Wahai orang beriman." Kan? Bukankah itu lebih membumi? "Wahai hamba Allah." Kan?
Begitu. So, panggilan kita menggalakkan dia beramal untuk menjadi hamba Allah. Sebab menjadi hamba Allah lebih penting berbanding masuk syurga. Jazakallah khairan Ustaz. Tadabbur ni deep sangat. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, mungkin selama ni kami terkeliru, macam kami lebih pegang pada setiap kata-kata itu doa. Jadi kami pun sebut macam itulah. Assalamualaikum sahabat surga, daripada segi pandangan itulah. Tapi sekarang insya-Allah lebih jelas kerana apa? Macam Ustaz cakap, surga tu tinggi. Nilai dia terlalu tinggi, tak ternilai. Untuk masuk syurga pun bukan dengan sebab ibadah kita, tapi dengan apa? Keizinan Allah Ta'ala. InsyaAllah Ustaz, terima kasih. Atau mungkin macam ni, mungkin boleh buat macam ni kot. Sebab kita dah biasa panggil Assalamualaikum sahabat syurga, kita boleh doakan begini. Assalamualaikum wahai sahabat-sahabat yang kami doakan untuk masuk syurga. Kan? Maksudnya mendoakan itu dia masih ada possibilities. Bukan kita memberi jaminan dia masuk syurga, tapi kita mendoakan dia agar masuk syurga. Itu saya rasa lebih damai. Saya bukan nak merubah semua, tetapi kita datangkan alternatif yang lebih damai dalam perasaan. Ustaz tu lebih terperinci lah Ustaz. Sebab dia tak adalah rasa confident tu, tapi memberi harapan dengan doa. Ya, betul. Lebih baik, Alhamdulillah. Dan mungkin bila Ustaz kata apa, bakal jenazah tadi kan, saya fikir boleh juga mendoakan Assalamualaikum wahai hamba kesayangan Allah ke. Mungkin jadi sebahagian daripada doa juga kan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Rasa lebih humble. Allahu'alam. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz? Ya. Okey. Kalau Alhamdulillah ada sesetengah orang, saya ada anak istimewa. Jadi mereka panggil Alhamdulillah, Assalamualaikum anak syurga. Dia memang tak boleh buat apa-apa. Tapi kami doakan amin dan kami jawab amin. Itu saja Ustaz. Jadi apa selepas ni dengan pencerahan Ustaz, adakah kami memperbetulkan bagi pihak yang menggelar anak saya ataupun kami just doakan sahaja? Okey. Bagi orang yang tak faham, bagi orang yang tak tahu dan tak faham dan dia mengikut kebiasaan orang lain, kita mengambil pendekatan fa'fu wasfahu. Maafkanlah dia dan biarkanlah dia. Biar dia dengan begitu. Tapi bila kita dah tahu, dah faham, kita tidaklah menggelar anak-anak itu semacam itu. Kenapa kita gelar dia anak syurga? Kita tahu dia masuk syurga? Tak tahu. Tapi kita tahu kita sedang diuji melalui dia. Kan? Kita sedang diuji melalui dia. Maka kita menanggap bahawa kalau kita berjaya melalui ujian ini, Allah akan berikan ganjaran yang setimpal. Dan ganjaran terbaik dari sisi Allah adalah syurga. Sebab kita selalu nak shortcut macam tu. Kita nak shortcut macam tu kan. Lalu kita panggil, oh ini anak syurga. Dan kan realitinya ialah Allah beri kita ujian melalui anak itu. Melalui anak itu. Dan tidak semua anak Allah sediakan untuk syurga. Dekat neraka pun ada. Dekat neraka pun ada kanak-kanak. Oh ya ke Ustaz? Ada dalam hadis ada sebut. Ada anak yang masuk neraka. Masuk syurga bukan kerana tiada dosa. Masuk syurga bukan kerana tiada dosa. Tapi orang yang tak berdosa, Allah masukkan dalam syurga. Setelah habis dosa dia diampunkan, Allah masukkan dalam syurga. Tapi kalau kita tengok dalam surah Fath. Okay? Kita tengok dalam surah Fath.
Allah datangkan ayat tu berbeza. Surah Fath. Okay. Ni. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minat, supaya Allah masukkan orang beriman dan lelaki dan orang beriman perempuan jannat. Allah masukkan orang beriman lelaki dan perempuan dalam syurga jannat yang mengalir di bawahnya air. Kemudian Allah kata wa yukaffiru anhum sayyiatihim, dan Allah remove from their deeds. Allah remove from them their misdeeds. Allah hapuskan amalan-amalan tak elok mereka. Allah hapuskan amalan-amalan buruk mereka. Sepatutnya nak masuk syurga, amalan buruk ni dihapuskan dulu. Kan? Amalan buruk ni dihapuskan dulu. Tapi kali ini Allah kata Allah masukkan dulu dalam syurga, barulah dihapuskan amalan buruk tu. Dia macam pelik dari biasa. Sepatutnya diampunkan dosa dulu baru masuk syurga. Tapi dalam kes para sahabat ini, mereka sudah lama layak masuk syurga. Tinggal lagi ada beberapa amalan-amalan yang baru dibuat yang mereka rasa, aku tak dapat masuk syurga dah ni. Tapi tak. Allah beri jaminan. Engkau akan masuk syurga. Amalan yang kau baru buat ni, jangan risau. Allah hapuskan. Itu level sahabat semulia Umar, Abu Bakar, kan, Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Talib yang terlibat dengan perjanjian Hudaibiyah. Itu level mereka. Mereka Allah sudah redha. Allah dah redha untuk mereka masuk syurga. Sebelum mereka mati tahu, Allah dah redha mereka masuk syurga. Dan sepanjang mereka hidup kadang-kala ada perkara-perkara kesalahan-kesalahan yang mereka buat. Tapi Allah kata wa yukaffiru anhum sayyi'atihim. Tak, Allah hapuskan amal-amal yang tak elok. Mereka sudah dijanjikan syurga. Itu beza dengan kita. Tapi untuk anak-anak ini, kita doakan agar ibu dan bapa semakin kuat iman, bertambah baik amalannya, dan Allah terima amal-amal itu sebagai nilai ibadah. Dan melayakkan ibu dan ayah yang bersabar dapat masuk ke dalam syurga. Tentang orang nak gelar anak kita itu, kita anggap dia berniat baik. Untuk mengingatkan kita bahawa inilah amanah berat yang Allah beri agar ganjaran syurga Allah jamin untuk kita. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Dah tak ada soalan ke? Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum sahabat JNI. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya soalan yang saya nak tanya dengan Ustaz ni dah terjawab. Tapi ada satu lagi yang membuatkan saya macam terasa kalau kita bagi salam dengan menyebut sahabat jannah ataupun sahabat syurga tu, bukankah satu motivasi Ustaz untuk kita semua untuk berbuat baik dan untuk mengharap syurga daripada Allah? Dan masa yang sama dengan menyebut perkataan yang macam tu, Allah ada Allah kita sentiasa dengar yang orang kata bersangka baik, selalu bersangka baik, dan Allah itu akan menunaikan atas apa sangkaan kita. Something like that. Betul ke Ustaz? Minta maaf, mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, niat kita baik supaya dapat beri motivasi kepada orang lain. Yang perlu motivasi ni kita. Orang lain tu perlu nasihat. Yang perlu motivasi untuk jadi lebih baik adalah kita. Orang lain kita beri nasihat. Daripada nasihat kita tu mungkin dia terinspirasi dan termotivasi.
Cumanya, tak semua orang berfikir macam kita. One didn't fit all. Tak semua orang akan berfikir macam kita. Ada yang menyangka, betul lah tu. Orang dok panggil aku ahli syurga, aku betul ahli syurga lah ni. So, boleh jadi kadang perkataan kita, panggilan kita ni merosakkan orang lain. Contoh, selalu saya nak kaitkan dengan anak-anak lah, anak-anak. Ada kalanya kita panggil anak kita dengan panggilan-panggilan yang memberi dia semangat. Oh ya, anak yang baik, anak yang cerdas, anak yang pintar, begitu dan begini. Tapi tak kala dia buat kesilapan dan kesalahan, kita perlu sedarkan dia bahawa apa yang dia buat salah dan silap supaya nanti mudah dilentur dan dibentuk. Jika tak kala dia buat kesilapan dan kesalahan, dia masih lagi dipanggil sebagai relax, itu sikit aja tu. Akhirnya dia akan memandang benda tu sebagai tak penting untuk dia belajar. Suatu panggilan-panggilan dalam Quran terhadap orang beriman ini, dia bukan satu jenis panggilan. Bukan bentuk satu jenis panggilan yang kekal dan permanen. Allah panggil kita dengan macam-macam cara kan. Kadang hamba Allah, kadang orang beriman, kadang orang-orang yang melampau, kadang Allah bagi tahu tentang Allah melihat apa yang kita buat, kadang Allah beri amaran tentang orang-orang yang rugi, kadang Allah beri amaran begitu dan begini. Panggilan tu pelbagai. So kalau kita nak fixkan kepada satu panggilan dan panggilan tu adalah panggilan kepada benda yang belum pasti, saya rasa kita perlu lihat balik panggilan yang kita anggap sebagai motivasi, sebab kita pun tak tahu adakah benar panggilan kita itu benar-benar beri impak baik dan motivasi pada orang tu. Kita tak tahu. Itu sangkaan kita. Boleh jadi dengan panggilan kita orang tu makin rosak. Boleh jadi. Boleh jadi. Tapi apapun, kita dengan sangka baik kita mendoakan agar kawan-kawan kita ini dapat masuk syurga. Sebab doa kita pada kawan-kawan, tanpa kawan tu tahu, adalah doa yang mustajab. Doa yang mustajab. Sering-seringlah saling mendoakan sesama kita. Doakan sampai dia tak tahu yang kita sedang doakan dia. Dan doa itu mustajab. Mungkin ada dalam kalangan kita pada hari ini yang sedang kesempitan, kita doakan dia. Yang sedang sakit, kita doakan dia. Yang ada masalah hubungan suami dan isteri, kita doakan dia senyap-senyap tanpa perlu kita bagi tahu. Dan Allah akan mustajabkan. Malah Allah utuskan 1 malaikat, 2 malaikat, 3 malaikat yang bila kita berdoa untuk kawan kita, malaikat itu akan doakan pula, ya Allah beri dia seperti mana yang dia doakan tu. Gitu kan. So selain daripada kita beri gelaran, ada baiknya kita terus doakan dia, ya Allah, moga dia masuk syurga, ya Allah. Itu lebih memberi motivasi. Wallahu a'lam. Rasanya tak ada soalan lagi kot. Jemaah, ada lagi ke? Kita dah ambil masa Ustaz lama ni. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Ada soalan lagi? Rasa selesai kot kat hari ni. Sian Ustaz. Okay. Tengok dah kaki. Kita bagi Ustaz rehat. Jumpa lagi hari Isnin malam. InsyaAllah. Hari Isnin kuliah maghrib kita akan bersama Ustaz lagi untuk sambung tadabbur surah Al-Baqarah. InsyaAllah. Dia harap jemaah yang ada ni terus istiqamah kerana banyak ilmu yang Ustaz bagi pada kita untuk kita membezakan apa makna gelaran, apa makna doa,
InsyaAllah semoga ilmu yang Ustaz kongsikan akan lebih bermanfaat pada kita. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua jemaah kerana terus istiqamah dalam majlis ilmu. Kita akan bersama lagi dalam kuliah Maghrib di Gema Nur Iman pada malam ini bersama dengan Ustaz Dr. Mursyidi untuk slot ilmu tasawuf. Ini juga penting insyaAllah. Diharap jemaah terus bersama kita. Syukur Alhamdulillah kita telah berada di hujung program kuliah duha pagi ini. Mohon Ustaz tutup dengan tasbih kafarah dan doa dan surah Al-As. Dipersilakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya Allah, wahai Tuhan kami, ampunkan dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, wahai Tuhan kami, kami terlalu mendambakan syurga-Mu ya Allah. Kadang-kala kami menggelar sahabat-sahabat kami sebagai sahabat-sahabat syurga. Namun kami sangat mengharapkan agar Engkau makbulkanlah doa-doa kami. Masukkan kawan-kawan kami ke dalam syurga ya Allah. Dan pandulah kami agar kami mendapat pengiktirafan darimu, mendapat redha darimu agar kami dapat masuk syurga. Berikan kami hidayah untuk itu. Pandu kami untuk sentiasa hidup di atas jalan syariat-Mu. Ya Allah, wahai Tuhan kami sayang sahabat-sahabat kami dan kurniakanlah apa yang sahabat-sahabat kami mohon dan minta darimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua jemaah. InsyaAllah kita akan bersama Ustaz lagi hari Isnin pukul 8 malam untuk sambung program kita. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Kita Ustaz. banyak-banyak. Jazakallah khairan Ustaz.